Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tahun baru 2022. Saya rasa ini video saya yang pertama untuk tahun 2022. Nama saya Dr. Hasnah Toran. Saya pensyarah dalam bidang pendidikan khas dan intervensi awal di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya juga seorang ibu kepada 3 orang anak dan 2 daripadanya mengalami autism. Muhammad 26, autism dia teruk, dan yang nombor 3 Abdullah 15 tahun, autism juga tetapi agak ringan. Okey, tajuk kita hari ini agak berat kan? Dan saya rasa ini adalah satu topik yang ibu bapa tak suka nak fikir. Kalau seboleh-bolehnya kita tak nak fikir tentang topik ini. Saya pun sama. Sebab saya pun ada 2 orang anak autism kan. Tetapi saya rasa topik ini adalah satu topik yang kita tak dapat nak lari. Sebab mati itu pasti. Mati itu pasti, dan apa yang akan berlaku kepada anak autism kita apabila kita dah tiada. Okey. Apa yang akan berlaku kepada anak kita? Selalunya kan soalan ni saya selalu dengar mak bapak tanya. Mak bapak tanya, tetapi soalan dia macam saja sebut tetapi jarang saya melihat kesungguhan untuk mencari jawapan kepada soalan itu. Dia hanya macam mengeluh, apa nak jadi pada anak saya nanti bila saya dah tak ada. Dia macam keluhan saja. Jarang yang mencari jawapan sebenar-benarnya. Jadi hari ini saya nak ajak sempena tahun baru ni, kita mulakan dengan azam baru. Orang putih kata apa? We face the bull by its horn. Macam tu, maksudnya kita berdepan dengan isu yang kita hadapi. Dan kita cuba bincang apakah jawapan untuk soalan yang sukar ini. Tak mau lagi dah kita tanya soalan ini hanya sebagai keluhan, tetapi jom kita cari jawapannya, dan insya-Allah kita pasang azam agar tahun ini kita cuba mencapai apa yang kita rancang untuk anak kita. Sebab saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang. Okey. Jadi, apa yang akan berlaku kepada anak kita selepas kita tiada, anak kita yang ada autism ni kan, bergantung kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ada duit ke tidak. Mungkin ada setengah orang kata, tak apa, saya dah bekerja kuat, saya akan tinggalkan 3 juta untuk anak saya, dan insya-Allah dengan 3 juta ni anak saya boleh menyambung hidup. Tak juga. Kalau kata anak autism kita itu adalah anak autism yang teruk, yang memang tak boleh jaga diri dia, yang memang bergantung kepada jagaan pada orang. Bila kita kata bergantung pada jagaan tu, lebih kurang macam gantung pada ihsan orang juga kan. Persoalannya, apabila kita tak ada nanti, bolehkah kita mencari seseorang yang boleh menjaga anak kita dengan sebaik mungkin? Itu satu. Dan tentang duit 3 juta ke 2 juta ke apa-apa pun, berkenaan dengan perancangan kewangan anak kita ni pun satu isu yang besar. Kalau kita ada 3 juta pun, siapa wasinya, apa bentuk wasiat kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, persoalan mengenai perancangan kewangan tu, saya akan buka video lain lah, saya akan buat video lain. Tapi hari ini kita bincang, kita fokus kepada keupayaan anak kita. Okey, jadi apa akan berlaku kepada anak kita selepas kita tiada adalah satu, kewangan. Ini saya kata saya akan bincang di lain kali. Yang keduanya adalah tahap keupayaan anak kita. Maksudnya, katakanlah, na'udzubillah lah, katakanlah
tak boleh cakap kata na'udzubillah kan, sebab mati tu pasti kan, maksudnya kalaulah kita ada, saya rephrase kalaulah kita ada rezeki, kita boleh hidup sehingga umur 88 ke 85 tu umur yang panjang kan, dan pada masa tu pun anak kita umur 40-an ke, anak kita pun umur 50-an, syukur Alhamdulillah kita boleh jaga dia dengan lama kan. Tetapi pada masa kita meninggal tu, anak kita tu tak kisahlah 40-an ke, 30-an ke, 20-an ke, whatever usia dia tu, apakah tahap keupayaan dia. Jadi kalau kata anak kita dalam keadaan yang teruk, contohnya 30-an tapi masih lagi pakai lampin, pakai buang, dan kalau tak ada orang cuci bontot dia tak boleh cuci sendiri. Kalau tak ada orang cuci, nanti najis tu akan kering di bontot dia. The worst case scenario kan. Jadi apa yang berlaku pada anak autism kita selepas kita meninggal itu bergantung kepada tahap keupayaan dia juga. Jadi untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami tahap keupayaan ni, saya sharekan satu video ya. Satu video pula. Topik ni susah untuk saya rungkaikan, jadi saya cakap pun banyak salah, tapi tak apa, insya-Allah kita cuba. Dan kalau kata penerangan saya tak jelas, tak apa, saya boleh buat video yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen, okey? Saya nak kongsikan satu gambar rajah di sini. Okey, ini adalah gambar rajah di mana yang kita ketahui anak yang mengalami autism tu dia ada pelbagai kan. Contohnya kita ada anak yang bahasa kasarnya, bahasa pasarnya, kita ada anak yang high functioning, ada anak yang medium functioning, ada anak yang low functioning, sebab autism tu adalah satu spektrum. Kita tahu kan nama clinical autism itulah autism spectrum disorder, sebab ada perkataan spektrum tu, keupayaan anak adalah pelbagai. Jadi kita cuba lihat di sini ya, ini adalah tahap pencapaian anak kita. Mungkin pada usia dewasa, anak yang high functioning tu dia boleh belajar di universiti atau college dan seterusnya mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan tahap pendidikan dia. Kalau kata anak tu tak mampu belajar di universiti atau college, mungkin dia boleh belajar di Institut Kemahiran Aliran Perdana dan kemudian dapat pekerjaan. Kalau yang itu tak mampu, bawah sekali adalah dia mampu belajar di institusi kemahiran khusus untuk OKU dan kemudian dapat pekerjaan. Bawah lagi pada itu adalah mendapat pekerjaan melalui program job coach. Program job coach ni dia membantu remaja kurang upaya untuk mendapat pekerjaan di open market. Maksudnya dia boleh bekerja di luar bersama orang-orang yang lain lah kan, dan mampu dan pada tahap ni anak pun mampu berinteraksi. Kalau kata tak mampu bekerja di luar, mungkin bawah sikit pada itu adalah anak mampu bekerja di bengkel terlindung. Bengkel terlindung tu maksudnya ada satu tempat di mana tiap-tiap hari anak boleh pergi ke situ, dan di situ tidak ada orang luar, cuma belia-belia yang istimewa saja, dan bengkel terlindung ini menyediakan pekerjaan kepada mereka dalam satu suasana yang selamat. Dan kalau ini pun anak kita tak mampu, besar kemungkinan selepas kita tidak ada nanti, anak kita akan berada di rumah. Now, kalau anak berada di rumah pun, dia ada pelbagai juga. Ada juga anak yang duduk di rumah tetapi boleh bekerja. Kita ada beberapa contoh belia yang duduk di rumah, boleh buat kek, boleh buat roti, boleh buat donat dan sebagainya, dan jana pendapatan. Dan kalau kata dia tidak boleh menjana pendapatan pun, yang tahap yang tinggi adalah dia duduk di rumah tetapi dia mampu berdikari, dan bukan saja dia mampu berdikari, malah dia boleh membantu di rumah. Kita tak ada, dia duduk dengan abang adik kakak dia ke, abang adik kakak pergi kerja, kemudian dia boleh ambil kain, masukkan dalam washing machine, tolong basuh, dah habis tu dia boleh tolong sidai, lepas tu dia siram pokok, lepas dia siram pokok mungkin dia boleh sapu sampah. Jadi walaupun dia tidak menjana pendapatan, tetapi dia duduk di rumah, dia tidak menjadi beban, malah dia boleh membantu keluarga abang adik kakak dia. Okay. Now, bawah daripada tu adalah
mungkin dia tak dapat membantu abang adik kakaknya, dia tak boleh tolong basuh kain, guna washing machine, tak boleh tolong sidai, tak boleh siram pokok, tetapi dia mampu urus diri. Dia mampu, dia tak perlu orang mandikan dia, dia boleh mandi sendiri, dia boleh pakai baju sendiri. Kalau dia lapar, dia boleh buka peti ais, cari roti ke, buka tin biskut makan ke, ataupun kalau abang adik kakak sediakan makan atas meja, dia boleh buka tudung saji dan dia boleh cedok makan. Lepas tu dia boleh ambil air minum dekat dalam peti ais ke apa. Jadi untuk belia autism yang sedemikian, berkemungkinan abang adik kakak tak perlu keluarkan wang 2-3 ribu ringgit sebulan untuk menggajikan pembantu rumah untuk menjaga saudara yang autism yang duduk bersama mereka ni. Dan yang paling rendah sekali adalah duduk dengan abang adik kakak tetapi masih pakai lampin. Kalau lampin dia penuh, dia tak reti cuci, kena tunggu orang cuci, kena tunggu orang mandikan, kena tunggu orang pakaikan baju dan sebagainya. Dan ini adalah level yang paling bawah sekali. Okey, ini adalah kalau anak duduk dengan abang adik kakak selepas kita tak ada. Ada option lain, mungkin duduk di rumah kebajikan dan sebagainya. Tetapi rumah kebajikan pun itulah bagaimana kita nak pastikan bahawa anak kita selamat di situ. Kebetulan hari ini viral di social media mengenai seorang belia OKU yang duduk di rumah kebajikan dan dipukul. Kita tak naklah bercakap tentang perkara tak elok tentang rumah kebajikan, sebab saya rasa majoriti rumah kebajikan pun mereka mempunyai niat yang baik, mereka mempunyai hasrat untuk membantu OKU, tetapi jika kita letakkan anak kita di rumah-rumah kebajikan, persoalannya adalah berapa selamatkah rumah kebajikan itu, berapa selesakah rumah kebajikan itu, dan adakah rumah kebajikan itu boleh menjamin keselamatan keselesaan anak kita sehingga akhir hayatnya. Itu satu. Rumah kebajikan adalah satu option, dan satu lagi option adalah tinggal dengan abang adik kakak. Dan satu option lagi adalah independent living center ataupun pusat kehidupan berdikari. Tetapi pusat kehidupan berdikari ni saya rasa saya nak buat satu video because kena explain konsep pusat kehidupan berdikari ni kepada ibu bapa di negara kita. InsyaAllah saya akan usulkan. Tetapi kita fokus kepada gambar rajah ini kerana melalui gambar rajah ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham selepas tuan-tuan dan puan-puan tidak ada nanti, anak autism tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kemungkinan dia. Sama ada dia mampu belajar tinggi, bekerja, ataupun jika anak itu autismnya adalah agak teruk, berkemungkinan mungkin akan duduk di rumah dan terpaksa bergantung kepada abang adik kakak. Okey, jadi ingat ya yang saya kata, yang duduk di rumah ni pun ada tahap-tahap dia ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa itulah, saya dah menjawab soalan kepada apa yang akan berlaku kepada anak autism saya selepas saya tiada. Kita perlu lihat tahap anak kita sekarang dan apakah perancangan kita untuk membantu anak kita supaya apabila kita menghembuskan nafas kita yang terakhir nanti, anak kita mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya. Walaupun kita mungkin fikirkan, oh aku tak mampu, besar kemungkinan anak istimewa ini, anak autism ini akan duduk dengan abang adik kakak, terpaksa bergantung hidup dengan abang adik kakak, ataupun terpaksa duduk di rumah kebajikan. Kita kena fikir, kalau anak kita duduk di rumah kebajikan ke, atau kalau anak kita duduk dengan abang adik kakak ke, kalau dia tak mampu membersihkan diri dia, makan pun kena suap, serba-serbi semua kena disediakan, kita kena fikir
di rumah kebajikan ataupun di rumah abang adik kakak tu, setakat mana yang mereka mampu menjaga anak kita, kerana kita yang ibu atau bapa ni pun terasa sangat penat menjaga anak jika anak memang sangat-sangat low functioning. Betul tak? Sambil saya bercakap ni, saya rasa macam mungkin ada ibu bapa yang berasa sangat sedih. Mungkin ibu bapa ada yang marah dengan saya. Dr. Hasnah, kenapa bercakap benda-benda yang tak elok ni? Tetapi sebenarnya tujuan saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai topik yang sangat sukar ini adalah untuk menyedarkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa mati itu pasti, dan nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya sementara kita masih lagi bernafas ni, marilah kita, jomlah kita bekerja keras untuk membantu anak kita. Contohnya, kalau anak kita umur 6 tahun masih lagi memakai lampin, maksudnya anak tu ada banyak masa lagi untuk kita latih dia supaya dia diapers free, supaya dia bebas daripada lampin, supaya dia mampu pergi ke tandas secara berdikari, buang air dan mencuci gigi dia sendiri. Kalau kata anak kita umur 8 tahun dan setiap kali waktu makan, letak makan di meja, dia lari, kemudian kita kena kejar dengan mangkuk dengan sudu untuk suap dia dan sebagainya. Cuba bayangkan, apabila dia usia 20-an, kita dah tak ada, dia duduk dengan abang adik kakak, adakah abang adik kakak mampu nak kejar dia dengan sudu nak bagi dia makan? Ataupun mampukah abang adik kakak menggajikan seorang pembantu untuk kejar dia untuk suap dia makan? Dan kalau kata mampu pun menggajikan, ada kemungkinan pembantu tu di depan mungkin dia layan anak kita dengan baik, di belakang wallahualam. Jadi what I'm trying to say is, apa yang saya cuba nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah the best thing that we can do sebelum kita menutup mata kita adalah berusaha untuk memastikan anak kita boleh berdikari. Saya banyak kali kongsi, saya akan kongsi lagi. Jadi, target kita untuk anak kita adalah dia mampu berdikari, maksudnya segala keperluan diri dia, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mandi, pakai baju, bersihkan diri dia, itu semua dia boleh buat sendiri. Ini adalah tahap yang paling rendah yang kita nak capai. Jadi sekurang-kurangnya kalau anak kita ada kemahiran berdikari ni, kalau kata kita tak ada pun, sama dia perlu duduk di rumah kebajikan ke, atau dia duduk dengan abang adik kakak ke, kalau dia duduk di independent living center ke, tak perlu orang untuk membantu dia untuk menjalankan perkara-perkara yang asas ni. Dia boleh buat sendiri. Itu satu. Nombor dua, kalau kata dia boleh uruskan diri, nombor dua, kita nak cuba target agar dia mampu menjana pendapatan sendiri. Berdikari, produktif, menjana pendapatan sendiri. Sekarang ni kita lihat banyak ya, ibu bapa yang melatih anak-anak dewasa autism dia untuk masak, untuk berniaga dan sebagainya. Ada seorang ibu tu, dia buka gerai, kalau tak salah saya gerai air jagung. Ibu tu tolong bancuh dan anak dia menjual. Ada usaha ibu bapa untuk membantu anak-anak untuk menjana pendapatan. So yang penting berdikari, lebih baik kalau dia boleh berdikari dan boleh menjana pendapatan dia. Dan yang ketiga, kita nak anak kita hidup bahagia. For our children to be happy, for our children to enjoy their life, for our children to bahagia tu termasuklah selamat. Maksudnya dia tak terdedah kepada sebarang penderaan, kepada sebarang penganiayaan. Itu yang kita kata bahagia, being happy. So itu adalah target kita. Independent, produktif, berdikari, produktif dan
bahagia. Jadi macam mana kita nak capai ni? Kita nak capai ni, kita start dengan bawah sekali. Bawah sekali adalah antara selalu saya cakap kemahiran asas dia adalah toilet train. Lepas tu dia mampu ikut arahan. Tidak ada tingkah laku yang negatif, tidak ada tingkah laku yang disruptif, tidak ada tingkah laku yang agresif. Okay? Dan dia mampu fokus dan siapkan tugasan. Sama ada kita suruh dia siram pokok ke, sama ada kita suruh dia cabut rumput untuk yang mana nak usahakan anak untuk nak buat urban farming contohnya kan. Dan yang kelima, mampu bawa diri dalam kumpulan yang kecil. Dia boleh beriadah dengan kawan-kawan dia sebab ini boleh membawa apa yang kita kata sense of happiness tu kan. Jadi yang keenam, selalu kemahiran asas kita adalah kemahiran komunikasi asas. Maksudnya apa yang dia perlu tu kan, kemahiran komunikasi asas tu adalah paling-paling tidak pun apa keperluan dia tu dia boleh suarakan. Macam anak saya Muhammad 26 tahun, dia ada apraxia, dia tak mampu bercakap. Jadi kalau dia nak makan, dia bagi sign kepada kami dia nak makan. Kalau dia nak minum, dia akan kata. Kalau dia nak minta bantuan, dia akan kata help, dia minta tolong. Jadi 6 ya, toilet train, tingkah laku yang positif, patuh arahan, compliance, boleh ikut arahan. Yang keempat, boleh menyiapkan tugasan. Yang kelima, boleh bercampur dalam kumpulan yang kecil. Dan yang keenam, ada kemahiran komunikasi asas. Jadi, saya harap saya dah bantu tuan-tuan dan puan-puan memikirkan jawapan yang konkret kepada soalan apa yang akan berlaku kepada anak autism saya apabila saya tiada nanti. Apa yang akan berlaku bergantung kepada tahap keupayaan anak kita. Semasa kita menghembuskan nafas tu, dia berada di tahap mana. Okay. Dan insyaAllah selepas ini saya akan buat video mengenai perancangan kewangan. Mungkin ada ibu bapa yang mampu sediakan 3 juta. Mungkin ibu bapa tak mampu. Tetapi mampu tak mampu, jom kita pastikan kita ada ilmu. Saya rasa penerangan saya ni, saya sendiri pun kurang puas hati. But it's a very difficult topic. Personally, it's a very difficult topic to me sebab saya pun ada 2 anak istimewa. Kalau tuan-tuan dan perempuan tanya Dr. Hasnah, apa perancangan Dr. Hasnah untuk anak? Perancangan saya adalah kami sedang membangunkan sebuah pusat Independent Living Center, pusat kehidupan berdikari, namanya Raudhah Autism. Alhamdulillah minggu ni kita dah mula cerahkan tanah, tetapi nak cerita tentang Independent Living Center tu insyaAllah lain kali saya akan buat video. Saya rasa video saya kali ini sangat berterabur sebab topiknya adalah sangat susah. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, komen di bawah. Mungkin ada apa-apa perkara yang saya tak dapat jelaskan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan komen dan mungkin saya boleh baiki, boleh hasilkan video yang mungkin penerangannya lebih mantap. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga tahun 2022 ni kita dapat membuat perancangan untuk anak kita supaya kita dapat berterusan istiqamah membantu dia menjadi lebih baik dan lebih baik insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.